Bagaimana kamu pada masa depan terlihat apa yang kamu lakukan pada hari ini. Jadi macam mana ni? Tenang. Berikut adalah 5 nasihat anak muda yang wajib kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, membaca buku. Ramai cakap baca buku ni tak penting. Baca buku tu untuk orang berjaya je. Baca buku tu buang masa. Dan banyak lagi lah tanggapan-tanggapan negatif tentang baca buku ni. Tapi kita tak tahu sebenarnya orang yang berjaya mindanya terbuka sebab apa? Sebab banyak membaca. Kita jangan anggap sebagai buku fizikal yang selama ni yang buku betul tu sebagai untuk bahan bacaan kita je. Sekarang ni dah zaman moden. Sekarang ni dekat online berlambak. Sama ada kita nak atau tak nak je. Semua terserah kepada kita. Kita pernah dengar tak kalau orang berjaya ni melakukan benda-benda yang tak berfaedah? Tak ada. Semuanya datang daripada benda-benda yang berfaedah. Dan salah satunya adalah membaca buku. Yang kedua adalah memilih pergaulan yang betul. Ada peribahasa mengatakan kerana nila setitik rosak susu belanga. Hanya dengan kesalahan kecil akhirnya yang baik pun jadi rosak. Sama juga macam pergaulan. Kalau kita bergaul saat ni dengan siapa kita bergaul pada saat ini akan menentukan masa depan kita di kemudian hari. Sebagai contoh, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mempunyai pemikiran yang negatif, sudah pasti 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, benda tu akan meresap dalam diri kita dan membuatkan kita sentiasa negatif sepanjang hidup. Jadi perkara ini tak bagus. Kita boleh bergaul dengan siapa yang kita suka, asalkan kita boleh membezakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah mengumpulkan pengalaman. Kalau kita cerita pasal pengalaman belajar ni lah. Kalau dekat sekolah kita pernah join sesuatu benda tu, sesuatu aktiviti tu, sesuatu persatuan tu. Cuba kalau kita dekat U, kita cuba benda yang kita tak pernah lakukan sepanjang kita dekat sekolah. Sebagai contoh, kita buat kita join aktiviti tentang fotografi, kita jadi macam surat menyurat, buat surat macam SU ke apa kan. Cuba kita lakukan benda tu. Tak naklah kalau macam kita dah pro benda tu, dah memang core kita lah, kita dah pandai buat benda tu. Lepas tu kita nak stay dekat tempat yang kita selesa. Cuba sekali-sekala kita lompat, kita lari pada benda yang kita tak pernah lakukan. Benda ni akan menambahkan soft skill kita. Daripada kita zero, kita akan dapat sesuatu yang macam wow, kita tak sangka benda ni kita boleh dapat. Jadi itu antara pengalaman yang baik yang kita boleh dapat masa kita belajar dan untuk mengumpulkan pengalaman-pengalaman yang banyak. Okey, yang keempat adalah menabung untuk masa depan. Kalau kita tengok anak muda sekarang ni, semuanya bergaya sungguh. Diorang ni bergaya lebih daripada apa yang diorang dapat. Diorang fikir macam, buat apa kita menabung? Kita dah ada duit banyak, buat apa kita nak menabung? Lebih baik kita bergaya. Itulah tujuan diorang. Jadi perkara ni semua sangat salah. Cuba kalau kita fikir, sampai bila kita nak dapatkan, contoh kita dapat duit, kita dapat duit banyak, dan sampai bila kita nak menggunakan duit tu untuk kita bergembira, berfoya-foya. Sedangkan sifat bergembira dan berfoya-foya semua tu sifatnya sementara. Okey, cubalah kita bayangkan kalau masa akan datang akan terjadi apa-apa dekat kita. Kita tak ada simpanan. Apa yang kita nak buat kalau tak ada simpanan? Jadi fikir-fikirkanlah. Sebagai anak muda, kita perlu belajar menahan untuk masa depan. Okey, yang terakhir sekali adalah mengurangi ego. Setiap orang, terutama anak muda, pasti ada ego masing-masing. Tapi kita kena ingat, ada ego tu boleh je, asalkan jangan jadi anak muda yang serba tahu. Dalam erti kata lain, orang panggil sekarang pala tahu. Dan bangga diri bukan kerana kemampuan diri kita, tetapi kita bangga kerana merendahkan orang lain. Sebagai contoh, kalau kita tengok kawan kita tu sedang bekerja keras untuk membantu kedua ibu bapanya, jangan kita sebagai kawan kita gelakkan dia. Sebab apa? Sebab dia tak sehebat kita, tak segah kita, tak sebergaya kita. Kalau kita tak tahu yang sebenarnya kawan kita tu sedang berjuang pada zaman mudanya untuk membantu ibu bapanya, sedangkan kita masih dengan dunia kita sendiri yang entah sampai bila asyik nak gembira je. Mohon di last nasihat untuk anak muda ialah kita tak perlu nak banyak gaya, tapi kita terus bertindak untuk masa depan. Sekian, Assalamualaikum, bye-bye.